Oke, selamat datang student. Hari ini kita akan cover the last topik ataupun tamadun terakhir dalam subtopik 5.1, yaitu 4 lokasi tamadun awal dunia. Alright. So, tamadun yang terakhir yang kita mau cover pada hari ini adalah tamadun Huanghe. Oke, tamadun Huanghe. So, kalau kamu tengok dalam buku teks kamu, kalau kamu kan saya mendekat 102 open your textbook on page 102. So, tamadun Huanghe, the Huanghe civilization, dia terbina is being built in at the between the two river. Okay, sorry. Dia terbina di kedudukan dua sungai utama yang mengalir dari kawasan pergunungan sebelah barat Lautan Pasifika. So it's between the two river. It's same as the Mesopotamia. Okay, it's same as the Mesopotamia, but Mesopotamia, the difference between Mesopotamia and Tamadun Huanghe is Mesopotamia is being built between the two river. Okay, between the two river, whereas Tamadun Huanghe dibina pada kedudukan dua sungai utama. OK，不是在中间的，不是好像那个 Mesopotamia 在中间，OK，是在靠近那个河，OK，and it will cover both of the area of that two river, not like the Mesopotamia. Because Tamadun Huanghe semakin berkembang dan kawasan Tamadun Huanghe semakin besar. Alright, so dia akan cover ataupun dia melingkupi cover the two river. Apakah sungai yang apakah dua sungai? What is the name of the two river? One is Sungai Huanghe, yaitu Sungai Kuning yang terletak di utara on the north of the China, and then another one ialah Sungai Yangtze, yang terletak di tengah-tengah China ataupun di bawah Sungai Huanghe。你们可以看那个 map 在你们的课本那边有，ada peta ditunjukkan dalam buku teks kamu, alright. And then kedua-dua sungai ini mengalir ke laut yang dipanggil sebagai Laut Kuning, alright, mengalir ke Laut Kuning. So both of these two river is flow on the top of the mountain down to the river. The name of the river ialah Yellow River ataupun Laut Kuning. And then this part you must understand now, Sungai Huanghe kenapa dipanggil sebagai Sungai Kuning is because the river is yellow. That is why it called as Huanghe. Sebab berwarna kuning. Kenapa sungai itu kuning? Adalah disebab Sungai Kuning menyimpan banyak lumpur kekuningan, which mean they have a lot of the yellow dirt. Yellow dirt in the Huanghe River. But this yellow dirt has its own beneficial, which is tanah ini sangat subur, very fertilized soil, and very suitable for agriculture or farming activity. Sebab itulah Tamadun Huanghe bermula di Sungai Huanghe kerana mempunyai lumpur kekuningan yang subur sesuai untuk kegiatan pertanian. Ada contoh dia dalam buku teks kamu muka surat 103, Sungai Kuning dan bagaimana kekuningannya. Alright, so as usual, sungai menjadi the river became the heart of the earlier civilization, menjadi nadi, the heart, become the center of focus yang utama dalam pembentukan tamadun. Why? Kerana mereka mau melakukan aktiviti pertanian. So you cannot do agriculture activity on top of the mountain where is you cannot access to water resources easily. Jadi sebab itulah mereka bermula di kawasan sungai. Kau nak ke fangpian nasui, untuk menyiram tanaman mereka. Alright. And then Tamadun Huanghe, just like I said, terletak di kedudukan dua sungai dan disebabkan perkembangan
the development of the civilization, the city. Like I explained, from a small kampung become a city and become a kingdom, right? So, nama bandar yang menjadi pusat bandar dalam kerajaan dinasti Shang adalah nama Bandar Anyang. Okay? Dan juga semasa dinasti Zhou, tamadun tersebar sehingga ke selatan sungai Yangtze. Sebab itulah yang macam cikgu cakap tadi, tamadun Huanghe ini pada mulanya dia bermula di kawasan sungai Huanghe. Tetapi dia menjadi semakin berkembang dan kawasan itu cover ataupun meliputi kawasan sungai Yangtze. Sebab itulah dalam buku kamu dia kedudukan tamadun Huanghe terbina di atas kedudukan dua buah sungai. Okey? Sebab perkembangan tamadun tersebut. Alright? Jadi di sini kamu perlu tahu, especially susunan kerajaan awal yang terdapat dalam tamadun Huanghe. Alright? So tamadun Huanghe bermula pada 4000 tahun sebelum Masehi. 它是从4000个 okay 4000 sebelum Masehi, okay, bermula, dan terdapat 3 kerajaan yang wujud pada waktu itu. And the first one ialah kerajaan Xia. Kerajaan Xia dia bermula pada tahun 2205 sehingga 1766 sebelum Masehi. And then after that followed by kerajaan Shang. Okay, Shang pada tahun 1766 sehingga 1050 sebelum Masehi. And the last one ialah kerajaan Zhou. Bermula pada tahun 1050 until 256 sebelum Masehi. So you must remember the order. First is Xia, and then come with Shang, and then Zhou. Xia, Shang, Zhou. Okay. And then, okay, mari kita lihat apakah aktiviti yang dilakukan dalam tamadun Huanghe. So as usual, seperti yang dilakukan sejak dari zaman Paleolitik, mereka memburu binatang di hutan dan mengumpul hasil hutan, just like a wild berry or edible plant. Okay, and then selepas mereka tahu macam mana untuk menternak binatang, to breed an animal, barulah mereka mulakan penternakan binatang. Seperti yang kita tahu bahawa pertanian itu wajib, is a must, 重要的一定有的pertanian. Okay. Selepas pertanian mengalami kemajuan dalam aktiviti pertanian, okay, tamadun manusia ataupun penduduk di tamadun Huanghe mula menghasilkan ciptaan yang diperbuat daripada kayu dan logam. So 他们做一个东西从木跟那个 iron, okay, iron, logam untuk aktiviti pertanian macam cangkul ataupun shovel. Mungkin juga pisau. Okay, seperti itu. And then mereka juga melakukan aktiviti pembuatan. So apakah aktiviti pembuatan? Seperti tembikar, membina kapal, menghasilkan varnish, sutera dan juga ukiran. So ukiran yang dilakukan adalah seperti dalam gambar ini. Okay, ini adalah contoh ukiran pada zaman dulu, pada sewaktu tamadun Huanghe. Alright. Okay. So ini merupakan kekurangan yang ada dalam tamadun Huanghe. Yang pertama adalah mereka sering mengalami banjir. Sorry ya, typo in my laptop. It's okay. The word is okay, but I don't know what happened. Alright. Mengalami banjir, flood. Okay. Macam yang kamu nampak dalam gambar ini, mengalami banjir. Kenapa dia mengalami banjir? Sebab air daripada sungai Huanghe melimpah, overflow. Okay, overflow. Maksudnya dia terlalu banyak air mengalir di sungai Huanghe sehingga dia melimpah dan membanjiri kawasan sekitarnya. Ini menyebabkan kampung-kampung yang berada di sekitar Huanghe tenggelam. Okay, tenggelam.
And then next one ialah kedudukan geografi. Kalau kamu tengok dalam buku teks ataupun dalam peta ni, tamadun Huanghe terletak di hujung ataupun tempat yang sangat terpencil, which mean a very far away. 很远，比那个其他的 civilization 很远，okay? And very hard for them to travel by foot or by sea. Okay, jadi sebab itulah mereka hanya menghasilkan makanan sendiri untuk diri sendiri. If they want to do trading, they just do trading within their civilization. Maybe from this kampung to another kampung, from this city to another city, just inside the tamadun Huanghe. They will not go outside. Okay, dia tidak akan melakukan aktiviti perdagangan dengan orang luar. So orang luar yang dirujuk adalah daripada tamadun Indus, tamadun Mesopotamia, and tamadun Mesir Purba. Sebab they find it very dangerous and 很危险，还有很远，还有很very hard for them to go to other civilization to do trading business. Okay, so I think that's all. All right, thank you.